اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Apabila sampai di Batu Fahad, jiwa gelisah kembali rehat, hati nurani menjadi sehat, anwar dan asrar dapat kau lihat. Di sini bumi, hati terpahat, boleh terluntur perangai yang jahat, iman yang lemah boleh menguat. Itulah rahsia di Batu Fahad. Batu Fahad, Darul Karamah, ramainya wali, penghulu ummah, ramailah juga zuriat Fatimah, dinazrah oleh ayahanda Fatimah. Batu Fahad, orangnya sabar, Melayu Bugis, Jawa dan Banjar, harta dunia jangan dikejar, berhati tabah, berjiwa tegar. Wahai Tuhan Rabbul Alamin, Engkau Qahar, Engkau Muhaimin. Ukhuwah kami erat kau jalin, junjung syariat Rasul yang amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Tu nak suruh diam sikit, bising sangat. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, Allah yang mempunyai kita di sini tuan-tuan sekalian. Pada malam ini kita berada di pondok pengajian Ba'alawi, ya, Batu Fahad. Tepat sekali dua nama ini tuan-tuan sekalian. Kita berada di Batu Fahad Darul Karamah. Saya menggelarkan Batu Fahad Darul Karamah kerana banyak karamah wali-wali di sini. Dari zaman ke zaman Allah Ta'ala datangkan wali di sini yang dari Hadramautnya baik, yang daripada Nusantara kita baik, yang dari Jawa, yang dari Siak, yang dari Daik, semua itu datang. Allah Ta'ala datangkan kemari wali-wali besar, bukan yang kecil-kecil, bahkan yang karamahnya tu nampak nyata pada awliya-awliya di sini Batu Fahad. Di antaranya Syekh Abdul Wahab Rokan.
Dia adalah seorang mufti di apa kawasan, salah satu kawasan di Sumatera sana. Satu mufti Abdul Wahab Rokan di Rokan je, di mana? Di Langkat. Kemudian kerana ada selisih faham dengan tuanku, kerana tuanku tidak mendengar nasihat mufti, tuanku bersetuju sesuatu perkara dengan pihak penjajah Belanda, maka mufti ni bilang kalau gitu tak guna aku teruskan khidmat. Dia berangkat ke Pulau Pinang, berangkat ke Melaka, penghabisannya menetap di mana? Di Batu Pahat. Ketika Syekh Abdul Wahab Rokan di sini, maka di sana tu ada minyak, di tempat dia tu di Langkat tu ada minyak, kering minyaknya sendiri. Sultan utus orang berapa banyak untuk pujuk, dia bilang sudah tak payahlah, terima kasihlah. Hati dia dah tawarin orang-orang alim, kalau dia enggan, kalau dia stay dekat situ juga boleh menjadi sebab turun bala di situ. Tapi dia kerana diserahkan pada Allah Ta'ala, sebab itu dia keluar. Penghabisannya Sultan sendiri datang mengatakan aku sudah mansuhkan perjanjian dengan pihak penjajah apa semua. Dijemput balik mufti ni, dia balik. Maka ketika dia di sini pula ada minyak. Ketika dia pulang sana, minyaknya beku di sini, sebab itu disebut nama minyak beku. Syekh Abdul Wahab Rokan dia itu seorang wali besar. Dan di antara wali-wali yang besar lebih kurang 200 tahun yang lalu, paling tidak 150 tahun yang lalu, sezaman dengan Habib Noh Singapura, iaitu Habib tinggi kita, Habib Ahmad bin Hassan Al-Idrus. Digelarkan Habib tinggi. Kenapa? Kata dulu yang jaga makam dia Habib Ali bin Jaafar kita, ya. Yang menjaga makam dia Habib Ali bin Jaafar Al-Idrus kita. Digelarkannya Habib tinggi bukan pasal orangnya tinggi besar. Orangnya kecil saja, tapi karamahnya tinggi. Masyhur ceritanya, beliau kalau nak tunggu perahu, dulu belum ada jembatan-jembatan, nak pergi perahu melintas menyeberangi satu sungai ke satu sungai, naik perahu. Maka kalau tak ada perahu, pakai perahu penambang. Tunggu beratur, tunggu queue. Aku nak cepat. Orang tak nampak, dia pusing jalan belakang, jalan aja atas sungai. Habib tinggi, karamahnya sebab tu gelarannya Habib tinggi Al-Idrus, ya. Dan berbagai-bagai sehinggalah yang penghabisan sini yang masyhur seantero dunia namanya, sampai ulama-ulama Mekah pun belajar dengan Habib Ali bin Jaafar, iaitu Habib Ali bin Jaafar Al-Idrus kita. Sampai saya kalau pergi Mekah jumpa sama berapa orang sana, dia tengok pesen kita, dia kenal lah, tu dari mana? Dari Batu Pahat. Nanti mereka tanya, Batu Pahat tu dekat dengan Malaysia. Batu Pahat dekat dengan Malaysia, begitu dikenal Batu Pahat, ya. Johor pun mereka kurang kenal, tahu, ya. Mereka kenal Batu Pahat. Bilang Batu Pahat tu dalam Johor, dalam Malaysia. Oh, di situ ada guru kepada guru kami, syekh besar kepada guru kami. Kita pun buat tanyalah, guru kau siapa? Guru kami Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Masya Allah, ulama besar. Siapa guru dia? Habib Ali bin Jaafar Al-Idrus. Masya Allah. Sampai begitu sekali terkenalnya, ya. Maka sini Batu Pahat, sukalah kita sama-sama sebutkan nama dia, Batu Pahat Darul Karamah, tempat center wali-wali. Dan di atas muka bumi ini pula Allah Ta'ala pilih, tuan-tuan sekalian. Walaupun kita yang cadang, walaupun kita yang punya meeting, kita punya runding, tapi semua ditetap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu akan terdirinya pondok Ba'alawi di sini. Dan kita kenal bahawasanya Ba'alawi adalah satu marga, satu kumpulan daripada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka adalah safwahnya ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safwah tu maknanya apa? Yang intipatinya, the core of it-nya tu Ba'alawi, ya. Ba'alawi banyak wali-walinya, nanti kita sebut siapa ni dalam golongan Al-Ba'alawi ni, siapa-siapa tokoh-tokohnya. Bertepatan Allah Ta'ala pilih di Malaysia ni belum ada nama markas Ba'alawi ke, masjid Ba'alawi ke, surau Ba'alawi ke. Takdirnya pada ujung zaman baru dikeluarkan Allah Ta'ala di mana? Di Darul Karamah. Masya Allah, seperti memang betul lah tempatnya macam permata bertatah pada cincin. Kalau pondok Ba'alawi di Batu Pahat, Batu Pahat ni seperti cincinnya, maka pondok Ba'alawi itu adalah seperti permatanya yang begitu mengindahkan, menambahkan lagi sinar bumi Batu Pahat ini, pondok Ba'alawi. Belum ada tau kalau di Indonesia sudah banyak, di Sumatera ada, di Indonesia, di Jawa sana pun mungkin ada. Kalau di Singapura dari dulu sudah ada Masjid Ba'alawi, ya. Masjid Ba'alawi. Yang ada Masjid Ba'alawi, Tarim ada, Quraidah pun ada. Tak banyak tempat ada. Alhamdulillah di bumi Malaysia ini Allah Ta'ala yang pilih, Allah Ta'ala yang tetapkan, Allah Ta'ala yang menggerakkan kita semua memilih nama Ba'alawi itu pasal Allah berkehendak. Dan tempat-tempat pula tempatnya bukan pondok Ba'alawi itu di Cameron Highland ke, di Genting ke, kan pun bumi Allah juga, ya tidak. Tapi Allah Ta'ala pilih, subhanallah. It's not coincidence. Bukan satu perkara yang kebetulan, tetapi bukan satu perkara yang kebetulan, tapi perkara yang memang betul-betul menunjukkan pilihan. Bukan satu perkara kebetulan, menunjukkan satu perkara yang betul-betul menjadi pilihan. Diletakkan pondok pengajian Ba'alawi di bumi Batu Pahat. Seperti
permata ditatah pada cincin yang eloknya. Permata ada cincin tu. Jadi Pondok Ba'alawi di sini. Tepat sekali lah namanya di sini. Al-Ba'alawi. Saya berada di Pondok Ba'alawi, masih tempat sementaranya. Di dalam tapaknya ini nak dibinakan tuan-tuan sekalian. Sebelum saya lanjutkan cerita tentang Al-Ba'alawi ini, saya nak sebutkan ini sebab ada ramai di antara orang dah mula hantar derma kerana dia dengar ceramah kita, maka dalam ceramah ini juga sebutkan. Sebab orang beri sama kita, beri pada tangan saja, dia tak ada kasih nama, tak ada kasih apa itu, jadi kita nak kasih receipt, tapi jadi kita elankan sini. Pemberian apa puan-puan lah ya, barang kemas perempuan punya lah ya, kasih ada 3 set saya dah dapat orang kasih. Satu yang saudara kita berikan saya, ni hajat isteri saya di tempat itu apa tu namanya, Taufik di Pencala sana, dia kasih. Satu lagi ada beri juga, ada sutas gelang kalau tidak salah saya, datang dari Keluang. Dan ada satu lagi juga ada beri sikit barang semua. Kita sudah terima alhamdulillah. Kalau nak tengok harganya berapa semua boleh rujuk sebab bendahari kita sini. Barang ni semua ada catat berapanya harga. Tak ditaksirkan harganya, dapat belasan ribu juga. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dan barangnya kita tak jual dengan kedai. Sebab kalau jual dengan kedai dipotong persen. Maka begitu berapa gram yang tuan-puan beri, begitu gram yang dibeli oleh AJK kita sendiri. Dibeli oleh AJK kita sendiri. Bilang berkat, bermakna kau beli barang ini daripada Al-Ba'alawi punya pondok ya, pondok. Jadi dia beli dengan harga tak kurang persen, walau 1 sen sekalipun dia belinya. Alhamdulillah. Kalau puan-puan, tuan-tuan nakkan resitnya, nakkan keterangannya lebih lanjut, boleh jumpa sama bendaharinya, ada contact number dari di Ba'alawi ni, boleh rujuk. Kita apa-apa semua kita biar open, biar kita apa transparent, transparent. Kita dah kasih, sebab mereka kasih semua tu tanda ikhlas. Tuan-tuan, puan-puan beri sama saya tangan aja begitu, maka mudah-mudahan sebagaimana tangan kanan beri, tangan kiri pun tak tahu. Mudah-mudahan itu menjadi sebab di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Beri dengan lillahi taala, beri dengan lillahi taala, kita bilang subhanallah, jujur orang ni semua ikhlas orang ni. Kalau aku telan semuanya tu pun tak ada orang tahu. Kalau aku ambil satu pun tak ada orang pun tahu, tak ada orang pun tahu bila kita dah gitu semua ya. Tapi alhamdulillah semua dah selamat kami serahkan. Maka apa dengan keikhlasan tuan-tuan dan puan-puan mendermakan, alhamdulillah, mudah-mudahan berkat. Dan sengaja kami ceritakan, sebutkan di sini supaya apa yang tuan-tuan puan-puan dah lakukan dapat dicontohi oleh yang lainnya. Jadi bukan saja anda menjadi orang yang derma, tapi anda menjadi pelopor bagi orang-orang yang derma berikutnya. Curahkan barang-barang apa yang boleh diberikan, mata wang ke baik apa semua. Ini Pondok Al-Ba'alawi, besar tau pengertiannya. Nombor 1 di Batu Pahat. Kalau kita nak bikin masjid sebesar sangkar burung saja, Allah Ta'ala sudah boleh bikinkan kita rumah. Kalau rumah di Jannah tu bukan rumah Buckingham Palace pun kecil. Kalau Allah Ta'ala bahkan binakan istana di Jannah nanti, apa lagi pondok pulaknya, apatah lagi pondok pengajian Al-Ba'alawi, apatah lagi pada zamannya akhir zaman yang Nabi mengatakan Ahlul Bait aku adalah seperti safinah, bahteranya Nabi Nuh, tidak selamat kecuali yang naik atas bahtera itu. Jadi ini seperti apa yang akan dibikin ini adalah merupakan satu pelabuhan bagi bahtera ini, pelabuhan bagi bahtera ini ya. Kan setiap batu mesti ada stationnya, ada stationnya, ada tempat parkingnya. Maka stesen bagi kapal ini, inilah tempatnya, Al-Ba'alawi. Beruntung tuan-tuan sekalian, kami pun bersyukur pada Allah Ta'ala. Tak terfikir masa nak kasih nama dulu, apa ronding-ronding kita nak kasih nama atas nama beberapa orang tertentu, tetapi dirondingkan bahawa kita semua setuju dinamakan atas nama Al-Ba'alawi, Allah yang berkehendak. Sekarang kita terfikir subhanallah, tak bukan di sana, bukan di sini, tapi Pondok Al-Ba'alawi ni Bumi Batu Pahat Darul Karamah. Tepat sekali tempatnya dan namanya dengan anugerah Allah Ta'ala. Al-Ba'alawi ni mereka merujuk kepada satu golongan daripada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nasab mereka bersambung kepada Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah. Kalau tuan-tuan baca kita ratib al-atas, baca ratib al-hadad, mesti tak tinggal nama thumma ila ruh al-muhajir ilallah Sayyidina Ahmad bin Isa wa ila ruh Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dan seterusnya. Suka pada petang ini, pada malam ini, kerana kita berada di Pondok Ba'alawi, biar kita cerita sikit siapa nama ini dan siapa untayan ini, dan yang ada tak ada kena-mena dengan kita, yang ada masih ada kena-mena dengan kita. Imam Syafi'i kena dengan kita tak? Kena. Imam Syafi'i mazhabnya sampai sekarang kita masih amalkan apa yang diajar oleh Imam Syafi'i, tapi nasab sanadnya ada, tapi keturunannya kita tak tahu. Siapa kenal anak cucu Imam Syafi'i yang di sini di Malaysia sini, ada tak? Pun kita tak tahu ya, kita tahu. Tapi Al-Ba'alawi ni di samping sanadnya ada, nasabnya pun masih ada sampai sekarang. Begitu dipelihara Allah Ta'ala, dijalinkannya kita dengan dia, bukan ikut skala kita dengan Imam Syafi'i, kita dengan Imam Ghazali, kita dengan Imam Nawawi. Sanadnya sampai dari guru fulan ke guru fulan ke guru fulan. Tapi siapa anak cucu Imam Nawawi di sini? Tak ada. Kalau ada pun kita tak kenal.
Siapa anak cucu Imam Ghazali? Tak ada. Tapi siapa anak cucu daripada Ahmad bin Isa, daripada Sayyidina Fakih Muqaddam ini semua? Siapa sampai sini? Sampai sekarang masih ada, tuan-tuan sekalian. Sampai sekarang masih ada mereka di sini. Sampai sekarang betul-betul mereka menjadi penyuluh bagi kita. Sampai sekarang mereka masih jadi bahtera-bahtera untuk penyelamat kita, untuk daripada diombang-ambingkan dengan bah dan banjir besar pada akhir zaman, huru-hara yang menenggelamkan iman-iman orang, mengkaramkan islaman orang dan mempecah belahkan akhlak orang. Na'udzubillah min dzalik. Maka kapal inilah kapal penyelamat disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan mereka bernasab kepada Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir. Sini juga kami sebutkan Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir, beliaulah yang awal mula hijrah daripada zuriat Nabi, hijrah daripada Basrah pergi ke Hadramaut. Asalnya baginda sallallahu alaihi wasallam sudah berhijrah ke Madinah, di sana mereka di Madinah. Kemudian apabila wafat baginda sallallahu alaihi wasallam, diganti oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Pada zaman Sayyidina Ali timbul fitnah. Maka Sayyidina Ali settlekan perkaranya di Iraq sana, dan sehingga gugur syahid Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan zuriat mereka masih ada di situ. Sampai Sayyidina Husain pun gugur syahid juga di sana, gugur syahid juga di sana, dan keturunan mereka bertebaran. Kalau keturunan Sayyidina Hasan banyak yang berpindah ke Maghribi Morocco. Sayyidina Husain keturunan masih berada di Basrah. Sampai tahun 317 tepatnya, Ahli Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menghadapi satu ujian besar. Berbagai-bagai cabang ujian di bawah satu ujian besar ini, kerana hanya mereka bernasabkan pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang ada orang takut mereka nak rampas kuasa ke, nak tubuhkan balik pasukan ke apa, maka di antara mereka dibunuh orang, diburu orang. Maka mereka tidak aman ketika itu. Setengahnya pula betul-betul disupport orang, sampai orang ni ahli bait Nabi, cucu cicit Nabi, mereka kasih kemewahan, kasih keduniaan. Ada juga yang terpengaruh. Ada pula di antara ahli bait Nabi dipengaruh oleh Syiah, Maka terbitlah kesedaran Allah, bukan begitu sikap ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh disogok dengan harta benda, dengan pangkat kedudukan. Timbul kesedaran beberapa orang daripada Sayyidina Ahmad bin Isa, sepupu-sepupunya dan lain-lainnya, bukan dia seorang dan beberapa orang semua, kita perlu menyelamatkan ahli keluarga ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Bukan ini kita tujuan kami di sini untuk bermewah-mewah, kecuali untuk menjaga syariat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya pada tahun 317 Hijrah, beliau berhijrah dengan ahli keluarganya semua, 70 orang berangkat. Pergi mana? Pergi ke Madinah Al-Munawwarah, tempat asal Nabi kita SAW. Sampai Madinah ni baru tahun 300 Hijrah tau. Belum sekarang boleh nampak macam-macam segala bangunan, segala tower, clock tower semua yang bukan semua dibina sekarang itu. Tak tahulah apa kalau dia nampak sekarang. Zaman 300 Hijrah dia dah tak senang nak berada di Madinah. Dia bilang Masya Allah dah jauh kedudukannya seperti zaman Nabi yang kami tahu. Dah tak sama. Dia pindah di Boyong. Boyong tu dibawa semua. Dibawa semua ahli keluarganya, diboyong pergi ke mana? Mekah Al-Mukarramah. Mekah Al-Mukarramah tak sesuai. Kerana ketika itu tengah ada perang. Peristiwa Karamitah. Syiah Karamitah telah perang. Situ dirompaknya Hajarul Aswad. Kaabah tak ada Hajarul Aswad. Dan orang bertumpahan darah di sekitaran Kaabah Baitullah. Allah tak sesuai. Maka dibawa sekalian ahli keluarganya pindah ke mana? Palestin. Sampai ke Palestin, dah kalau Madinah tak sesuai, Mekah tak sesuai, Palestin tengok susah payah ni keluarga tau, bukan mudah tau. Semua tu bukan naik train, bukan naik flight tau, naik onta, jalan dan dengan perompaknya banyak, dengan apa semua ya. Mereka pergi tak sedikit mereka bayar tebusan kerana dikepung dengan apa-apa semua begitu. Tapi dengan berkat mereka tabah dan sabar, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Kemudian dibilang Palestin tak sesuai, dibawa semula ahli keluarganya nginap di Madinah. Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir bersama beberapa orang saudaranya ulang alik Madinah dan Mekah dan Madinah, istikharah selama setahun. Maka mana patut kami bawa zuriat Nabi Muhammad ini? Amanah. Maka dapat isyarat sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau timbul fitnah pergi ke Aqsal Yaman, pendalaman Yaman. Pindah ke Hadramaut, sampai ke Hadramaut, di sinilah tempatnya. Sebahagian daripada keluarganya pindah ke tempat namanya bukan Taiz ya. Allah, dah di bibir namanya. Banyak keluarga Sayyidina Ahmad bin Isa, sepupu-sepupunya pun Zabid. Di Zabid. Banyak ahli keluarganya pun berada di Zabid. Banyak ahli keluarga di Zabid. Kemudian Sayyidina Ahmad bin Isa-nya bersama zuriatnya itu pindah ke Hadramaut sampai ke tempat namanya Hajrin. Sampai Hajrin sana dia tengok di sinilah tempat yang sesuai. Hadramaut ni sekarang aja pun tempatnya, ada pepatah Arab mengatakan kalau Nabi Adam bangkit balik,
Satu dunia dia tak kenal. Australia dia tak kenal, Batu Pahat pun dia tak kenal. Hadramaut dia masih kenal. Masih pesin macam zaman dulu juga. Tempatnya tu lebih kurang suasananya macam tempat Nabi Ibrahim tinggalkan Nabi Ismail. Kering, kontang dan panas. Inilah tak ada dunia, boleh bangkit agamanya. Betul ya di situ. Itu. Kemudian dari Hajrin dia beliau pindah ke Husaisah. Kemudian zuratnya bertebar di seluruh Hadramaut dan berpindah sampai ke Nusantara kita. Wali Songo semua turunan mereka. Wali Songo semua turunan mereka dan Islamkan kita di sini Nusantara semua daripada turunan beliau. Dia punca sanad orang Melayu kita. Beliau punca sanad orang Melayu kita yang menghantar zuriatnya sampai ke sini ya. Jadi baik pondok, baik pesantren, baik mana punca sanad kita adalah beliau itu. Ya. Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Timbul tohmahan. Sebab ini kalau keluarga yang elok-elok pasti orang akan macam-macam. Habib-habib adalah Syiah. Habib-habib adalah Syiah. Janganlah percaya cakap orang-orang yang tak pakai akal ni tuan-tuan sekalian. Jangan kata bilang tak pakai hukum tau. Akal pun tak pakai. Bukti mereka bukan Syiah berapa perkara. Yang pertama, kalau orang bilang Habib-habib ni Syiah ke? Syiah ke? Orang daripada Yaman Syiah ke? Kita tanya, yang bertanya tu, awak Syiah tak? Tidak. Awak orang mana? Saya orang Indonesia. Awak orang mana? Saya orang Malaysia. Awak orang mana? Orang Singapura, orang Brunei. Syiah ke tidak? Kita bilang bukan tidak Syiah. Siapa punya kereta tu? Kalau orang bertanya, kita perlu tegaskan bagaimana Imam Haddad jelaskan dalam kitabnya akidah kami itu apa, sebutkan ikut akidah siapa, Imam Al-Ghazali semua. Maka Imam Ahmad bin Isa ni, kalau lah umpamanya orang bilang Habib-habib ni Syiah ke? Syiah. Kita nanti, saya dengar Habib-habib ni Syiah ya, mereka Syiah. Kita tanya balik, awak ni yang bertanya, awak Syiah ke tidak? Tidak. Indonesia Syiah tak? Tidak. Malaysia Syiah tak? Tidak. Singapura, Brunei Syiah tak? Tidak. Mustahil. Takkanlah gurunya Syiah, anak muridnya Syiah. Kita dulu zaman agama nenek moyang kita 1000 tahun dahulu, kita agama yang bukan-bukan. Dimasukkan agama ini, mustahil mereka semua Syiah belaka. Ajarkan orang-orang Bani Jawi ni, ajarkan mereka Syafi'i. Ajarkan mereka Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah. Kita biar Syiah. Ada tak begitu agaknya? Tak ada, mustahil. Mustahil gurunya Syiah, anak muridnya tidak Syiah. Mustahil. Buktinya apa? Awak Syiah tak? Kita tanya. Awak tak Syiah, kita semua tak Syiah, mereka cikgunya kita. Bukan kita cikgu dia, dia cikgu kita. Mustahil. Satu lagi yang tak tanda bukti besar mereka bukan Syiah, nama-namanya. Di antara orang yang paling Syiah inti ialah siapa? Abu Bakar, Umar. Ada biasa dengan nama Habib Abu Bakar tak? Ada biasa dengan nama Habib Umar tak? Bahasa besar-besar ulama kita sekarang namanya Habib Umar. Syiah ke tu? Syiah apa yang tak boleh dengar nama ini tau? Syiah diludah kubur Sayyidina Umar tau sampai sekarang. Na'udzubillah min zalika, dia sampai begitu. Allah, dia masuk, dapat peluang masuk, diludah kubur Sayyidina Umar. Na'udzubillah min zalika, sampai begitu. Allah, bukan Syiah. Kalau tuan-tuan, ada selalu mufti Hadramaut kita Habib Masyhur mengatakan, pegangan Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah ya, ini kita pesankan dari sini. Kerana kita walaupun beliau bukanlah atuk moyang nasab kita, tapi beliau adalah atuk moyang sanad kita. Sanad kita. Ada satu orang putih berceramah di Darul Mustafa. Dia mengatakan sebagaimana salaf kita. Salaf tu mana tahu? Orang sebelum kita, atuk moyang kita lah yang cakap. Lepas tu Habib Umar komen dia punya ceramah. Habib Umar bilang, kau dengar tak tadi dia cakap? Dia bilang salaf dia. Dia orang putih, dia salaf dia, salaf kita tu disebut sebagai salaf dia. Adakah salaf kita salaf dia? Salaf dia, kata Habib Umar. Kalau dah masuk grup saja, atuk moyang kita tu salaf kita lah. Jadi salaf kita bukan hanya hang tua, salaf kita bukan hanya Wali Songo. Salaf kita termasuklah semua Sayyidina Abu Bakar, semua tu salaf kita. Orang sebelum kita masuk dalam grup itu semua sebagai salaf kita ya. Salaf kita, walaupun kita Jawa totok sekalipun, itu tetap salaf kita dari sudut sanadnya ya. Maka Sayyidina Ahmad bin Isa mengatakan bahawasanya pegangannya 4, kata Mufti Tarim Habib Ali Masyhur menyebutkan pegangannya 4. Yang pertama, dipesan kepada anak cucunya semua bahawasanya anak cucunya akidahnya mesti kena ahli sunnah wal jamaah, tak boleh lain. Mana Syiah pun tak boleh, lain pun Mu'tazilah pun tak boleh, Qadariyah pun tak boleh, mesti ahli sunnah wal jamaah. Anak cucunya semua ahli sunnah wal jamaah, pegangannya. Kemudian mazhabnya, fiqahnya tak boleh tidak, semuanya adalah Syafi'i. Sebab itu kita semua Syafi'i. Mazhabnya Syafi'i. Bukan dia anti Maliki, Hambali, tak ada masalah. Maliki, Hambali tak ada masalah.
Cuma dia tak nak anak cucunya buka mazhab sendiri. Anak cucunya boleh buka mazhab tau kalau cuma sampai level-level tinggi. Imam Habib Abdullah Al-Haddad, muridnya tu Habib Ahmad bin Isa, Habib Ahmad bin Zain Al-Ahbashi, level fiqahnya tu sampai setaraf Imam Syafi'i punya level. Kalau dah muridnya begitu, betapa pula gurunya. Tapi moyang mereka tak boleh, tak membenarkan mereka buka mazhab sendiri. Maka taat mereka turun-temurun sampai sekarang semua mazhabnya Syafi'i belaka. Itu. Apa yang ketiga ialah setiap generasi mesti kena ambil seberapa banyak daripada atuk moyang mereka, belajar seberapa banyak, amalkan seberapa banyak. Dan yang keempat, setelah mereka ambil berapa banyak, kena turunkan seberapa banyak. Take over, hand over. Take over, hand over. Sebab itu sampai sekarang kita masih lihat amalan-amalan mereka, amalan Segaf, amalan Haddad, amalan Ali Dro, sampai sekarang masih ada. Dan kitab-kitab mereka masih hidup semua tu sampai sekarang, kerana setiap generasi ambil, turunkan, ambil, turunkan, ambil, turunkan. Dan setiap generasi ada leader yang mengambil dan ada murid yang menerima. Dan setiap generasi begitulah, setiap generasi Allah Ta'ala pilih daripada keluarga ini. Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Turun bawahnya lagi. Sampailah kita Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, pengasas tariqah Ba'alawi. Sayyidina Al-Faqih Muqaddam namanya Muhammad bin Ali Ba'alawi. Turunan daripada Alawi. Atuk moyang mereka bernama Alawi. Turun bawah. Sayyidina Al-Faqih Muqaddam ni yang mengasaskan tariqah Al-Ba'alawi. Faqih, sangat faqih. Muqaddam dikehadapankan dia kerana diutamakan dia yang faqih dan kalau kita bilang tuan terutama yang faqih, itu bahasanya. Kalau sebut faqih muqaddam dalam bahasa Melayu kita ialah tuan terutama yang faqih. Begitu ya. Belum ada gelaran itu di tempat kita sini ya. Sayyidina Faqih Muqaddam. Asas tarikat Ba'alawi adalah 5. Berkata lagi Mufti Hadramaut pun menyebutkan, bahasa guru kita Abdullah bin Syihab, Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Syihab selalu menyebutkan pegangan tarikah Ba'alawi 5. Siapa mengamalkannya maka dia masuklah dalam tarikah ini. Siapa tidak mengamalkannya, walaupun daripada turunan Ba'alawi, dia sekat turunan Ba'alawi tetapi tidak pengamal tarikah Ba'alawi. Tetapi kalau seseorang itu bukan turunan daripada tarikah Ba'alawi tetapi dia mengamalkan tarikah Ba'alawi, maka dia daripada tarikah Ba'alawi ya. Tarikahnya tidak ada rasmi-rasmi, berbaiat-baiat mesti kena ikut. Ada amalan yang tertentu kena ikut. Ada pakaian pesen yang tertentu boleh ikut. Serban tertentu kena pakai. Tidak, semua tidak. Pegangan mereka 5 tarikah Ba'alawi. Yang pertama mesti ilmu, tuntut ilmu dari sekecil-kecilnya, seasas-asasnya air mutlak, air musta'mal, seasas-asasnya sampailah ke setinggi-tingginya, dan tak kisah daripada mana sumber. Baik itu kita tengok sumber alim ulama kita di Hadrami, tidak semua berkata Sayyidina Abdul Rahman Segaf, berkata Imam Haddad, tak semesti begitu. Kita tengok mazhabnya Syafi'i, ambil daripada Syafi'i. Kitab Imam Ghazali, kitab Imam Nawawi, kitab Imam bin Hajar, kitab Imam Ramli, semua mereka, hatta kitab ulama-ulama Jawi mereka, kita pun mereka pakai. Habib Abdullah Jufri guru saya, dia punya baca semua tu Tuhfah Nihaya, tapi yang diajarkan kita semua tu Sabilal Muhtadin, Matla'al Badrin, semua itu apa, Baharul Madhi, semuanya tu adalah pegangan-pegangan dia. Ulama-ulama Jawi punya kitab pun dipakai. Tengok Mufti Johor, tengok tanda mereka tidak taksub dengan kaum mereka saja. Mufti Johor Habib Ali bin Tayyib Al-Haddad, dia yang promosikan kitab Matla'al Badrin. Dia boleh nak susun kitab sendiri fiqh, semua pakai kitab dia. Tak, orang Melayu biasa kitab ni dia pakai. Asal ilmu, asal dalam kitab tu ada yang asas-asasnya dan cukup, walau bersumber daripada siapa sekalipun, menghormati ilmu. Jadi yang pertama ialah menuntut ilmu dari sekecil-kecilnya, dan mestilah ada yang membimbing ilmu tu. Mesti ada guru yang membimbing ilmu tu. Jadi kalau tuan-tuan ikut apa tarikhah sekalipun, kita tanya, bukan setakat nama tarikhah tu jumpa setiap minggu sekali, baca wirid, baca apa tertentu, zikir tertentu, tarikhah, belum. Tarikhah tu perjalanan nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana diset oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seasas-asasnya mesti ada ilmu. Kalau tarikhah tuan tidak ada mengajar fiqh, tidak ada mengajar tentang akidah sifat 20, itu bukan tarikhah namanya. Itu bukan tarikah namanya. Tarikah daripada asas-asasnya, imannya, akidahnya. Ada tak guru yang mengajar? Ada guru yang mengajar. Tak fulan, tak fulan. Fiqah daripada asas-asasnya sampai yang tinggi-tingginya. Ada tak mengajar di kalangan fulan? Ada. Itu semua itu ya. Semua itu ilmu ya, ilmu. Daripada asasnya. Kalau tarikah tuan ada belajar fiqah tak seminggu sekali? Tak ada. Kena kumpul baca wirid. Bukan tarikah tu namanya. Sorry ya. Kerana tarikah lah jalan. Jalan mesti kena daripada step 1, step 2. Mana boleh terus step 1000? Mana boleh ya. Baik, pegangan yang pertama mesti ilmu. Yang kedua amal. Tak ada guna ilmu tanpa amal. Maka kedua mesti amal. Dari kecil-kecilnya, daripada siwaknya, serbannya, sembahyangnya, qabliyah ba'diyahnya, sembahyang jemaahnya, baca Qurannya,
tengoklah apa yang direkomend oleh Imam Haddad dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wa Sayalimaniyahnya, tengoklah apa yang direkomend Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, tengok apalah yang dicadang Imam Haddad dalam kitab Risalah Muawanahnya. Semua tu amalan daripada Rasulullah yang simple-simple, tapi tak boleh ditinggalkan. Tak boleh ditinggalkan. Wirid yang simple, istighfar yang simple, sembahyang jemaah, sembahyang fardu, sembahyang 5 waktu, awal waktu, jaga taharah, jaga apa, semua tu cukup. Silaturahmi, taat pada orang tua, itu semua amalan-amalan yang kita banyak orang anggap enteng, tetapi itulah yang penting, ya. Baik, yang kedua tadi amal, tak boleh tak amal, tak guna belajar tanpa amal lah. Yang ketiga ialah apa? Ikhlas. Sudah beramal mesti ikhlas. Jadi yang pertama ialah tadi ilmu, yang kedua amal, yang ketiga ikhlas. Tak guna amal kalau tidak ada ikhlas. Yang keempat ialah khauf, takut kepada Allah Ta'ala. Dah ada amal, tidak ada ikhlas, tak takut kepada Allah Ta'ala. Kalau tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia rasa macam syurga dia boleh dapat. Dia jadi orang yang take for granted, orang yang overconfident. Pasal tak takut kepada Allah Ta'ala, dia rasa syurga dia boleh dapat, rasa macam Tuhan tak boleh azab dia punya. Allah, na'udzubillah, takut. Dah takut, dia akan didendam oleh syaitan dari segenap penjuru. Maka dijagakan. Yang kelima ialah wara'. Wara' ialah apa? Mengelak daripada kemungkinan dosa walaupun tak ada kemungkinan dosa. Itu namanya wara'. Itu namanya wara'. Bukan wara' pergi pasar raya tengok ayam macam mana cek, beli keju tengok macam mana cek, itu wara' jugalah, wara' makanan. Wara' ini ialah mengelak daripada kemungkinan maksiat walaupun tak mungkin dari maksiat. Umpamanya orang dah umur 70, bininya dah 4, semua tu cucu dah ramai, pergi haji senantiasa, pegang keruduknya kat masjid, pegang tasbih aja. Kalau dengar orang bab zina, dia punya takut, ya Allah, jauhkanlah aku jadi penzina, ya Allah, ya Allah. Padahal jalan pun dah tak kuat lagi. Umpamanya. Mata dah buta, dengar orang rompak bank, ya Allah, janganlah jadikan aku rompak bank, ya Allah, lindungilah, ya Allah, jangan sampai aku buat maksiat mata. Padahal dah buta, boleh buat maksiat mata tak? Kan tak boleh kan? Tak boleh. Itu namanya wara'. Mengelak dan takut daripada kemungkinan dosa walaupun tak ada kemungkinan dosa. Itu namanya wara'. Abstain as far as possible from the possibility of committing sins. Itu namanya wara'. Berjauh daripada, berbatas yang sangat jauh daripada kemungkinan buat dosa. Maka dosa mereka tidak buat. Makruh mereka tak cium pun. Bahkan yang halal pun mereka tidak ambil, punya takut. Halal yang banyak, harus yang banyak pun mereka tak ambil. Jadi kalau kita lah ada anak kita, ada keluarga kita yang tak nak ambil dunia, kau jangan marah dia. Itu yang sepatutnya. Dia sedang nak menuju jalan-jalan kewalian. Wali-wali ini mereka tidak ambil yang halal, yang halal pun mereka tidak ambil kecuali kadar perlu saja. Kadar perlu saja mereka tidak ambil. Mereka gaji besar boleh tak? Boleh. Tak apa ya Allah, aku tak pandang itu ya Allah. Bagus abang kita kalau ada sikap begitu. Pakaian indah, pakaian segak semua. Boleh tak? Boleh. Tak apa ya Allah, aku pilih yang sederhana ya Allah, asal aku takwa kepadamu. Takwanya tidak sederhana. Tuntut ilmunya tak sederhana. Amalnya tak sederhana. Begitu ya. Begitu. Jadi mereka itu bahkan yang halal yang banyak pun tak ambil. Orang-orang sepatutnya Imam Ghazali cadang, kita kalau nak ambil daripada dunia, kadar orang ambil daging daripada bangkai. Kita tak ada makanan lain kecuali bangkai. Boleh ambil banyak-banyak tak? Masak dalca bangkai, masak rendang bangkai. Tak boleh. Ambil kadar secukupnya untuk menyambung nyawa saja. Itu yang sepatutnya kita ambil. Orang saleh ambil daripada dunia bukan kadar sepinggan. Kadar berapa? Kadar 2 butir Panadol. Yang kalau dia dah sakit baru dia makan, dan dia makan 2 butir saja, tak boleh lebih. Lebih aja dia sudah overdose. Begitu mereka kalau dapat dunia lebih sikit aja, diorang overdose. Jadi kalau kita ada ahli keluarga kita yang tolak dunia, itu pintar namanya. Kita bersyukur ada saudara kita yang minat begitu. Kalau ada di antara keluarga kita yang tak minat dunia, engkau ni patutnya engkau boleh macam gaji besar tau, engkau punya orang boleh buat bisnes macam-macam. Tak mau, aku tak mau. Contoh yang besar gini siapa? Habib Ali bin Jaafar kita. Dan setiap zaman akan ada watak-watak begini. Daripada siapa? Daripada zaman dahulu kala, Sayyidina Abu Hurairah, semua tu can make money punya orang tahu. Boleh jadi hartanya sampai ratus ribu dinar. Tetapi zaman Rasulullah, dia tinggal semua hanya mondok dengan Rasulullah, belajar dengan Rasulullah saja. Begitu ya. Itu pegangan tarikah Al-Ba'lawi. Maka daripada turunan mereka, turunlah daripada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam ini, cucuan mereka Sayyidina Abdul Rahman Segaf. Daripada sepupu dia, daripada adik-beradik dia pun semua keluarkan daripada ulama-ulama. Kalau Al-Haddad bukan daripada keturunan Muhammad bin Ali Ba'lawi. Al-Haddad semua daripada Amul Faqih. Bin Smith daripada Amul Faqih.
Yang lain daripada bawah Al-Ba'lawi kebanyakan mereka. Dan ada pulanya daripada Al-Ba'lawi bawah pada Segaf, yang ada daripada adik-beradik Segaf semua tu ya. Semua tu cabang mereka. Di bawah mereka di antara yang nama-nama yang kita kenal itulah kalau kita bilang Al-Jufri, Abdul Rahman Al-Jufri. Berapa 700-800 tahun yang lalu punya zaman juga. Gelarannya Al-Jufri ya. Al-Jufri tu maknanya si montil. Montil dia masih kecil tu, cabi dia ya. Maka Al-Jufri dia montil lah, si montil Al-Jufri ya. Dia punya Masya Allah, Habib Abdul Rahman Al-Jufri ni masyhur dengan zuhud dan tawaduknya. Orang sampai ke negeri Taiz, asal-asalan semua Tarim Hadramaut. Kemudian pindah sana, pindah sini, sebarkan dakwah. Begitulah mereka punya tabi'an. Sampai di Taiz, maksudnya di sana orang datang nak tanya hukum fatwa. Habib Abdul Rahman Al-Jufri, dia tengah di kebunnya sedang berehat, berteduh. Berteduhnya di mana? Bawah keldai. Kebun tengah panas terik, tak ada tempat teduh, tak ada apa. Bawah keldai tu dia tengah duduk bawah keldai. Ada orang datang. Saudara, cari siapa? Saya cari Habib Abdul Rahman Al-Jufri. Ada apa hal? Nak tanya hukum. Dia tengah banyak urusan lah. Jangan kacau dia, boleh tak? Apa masalah awak? Kalau boleh saya jelaskan. Kalau dia tak nak. Kalau saya lah orangnya, nanti saya pakai serban sekejap ya. Kalau kita lah kalau kita tak masuk kebun pun, Allah dia dengan kebunnya tengah bawa keldainya, maka orang tanyakan, kami ada masalah begini-gini, huraikan satu persatu. Wah, dah tak payah jumpa dia ya. Tak payahlah, dah cukup lah ni, masalah kami dah selesai. Balik tukang kebun dia pun dah halim gini, apa lagi dia agaknya ya. Padahal dianya tak nak ngaku pun. Itu kalau daripada Al-Jufri, di antara top-topnya kita gitu. Al-Jufri lagi, kalau di antara kita kata top-top sini, Al-Jufri siapa? Dulu guru saya satu, Habib Hamdillah Al-Jufri, Masya Allah, wali mastur, murid kanan Syekh Omar Al-Khatib Singapura, Masya Allah, tak keluar negeri tapi berguru dengan semua ulama-ulama tempatan lokal. Dia punya ilmu dia, mufti-mufti pun rujuk sama dia, Syed Hamdillah bin Ahmad Al-Jufri. Di antara Al-Jufri dia siapa? Kalau di Indonesia, Habib Syekh bin Ali Al-Jufri, pernah menaung di Batu Pahat juga, setahun di Batu Pahat. Dakwah di sini bercampur dengan habaib sini, nakkan berkat Batu Pahat. Subhanallah, kita tak tahu ya, Batu Pahat mastur, maka datangnya mereka ke sini pun mastur. Anak dia bilang, bapak saya pernah di Batu Pahat dulu, setahun juga di Batu Pahat. Allah semua ya. Hatta Habib Jindan pun pernah di sini. Habib Jindan pun pernah di sini, setahun lebih juga. Kemudian ditakdir dibalikkan sana. Kalau tidak pun di sini juga semuanya, macam Habib Ali semua tu. Rapat ya. Habib Jindan pun pernah di sini juga ya. Habib Abdul Rahman Jufri. Di antara mereka lagi turun-turun mereka Syekh Abdul Rahman Segaf. Gelaran Segaf tu bermakna bumbung, membumbungi. Beliau dah wali kutub. Anaknya 13 laki-laki, beberapa perempuan. Yang 13 laki-laki, 13-13-nya wali kutub dan kutub zaman. Satu meninggal, satu ganti, satu meninggal, satu ganti, satu meninggal, satu ganti. Di antara anaknya yang 13 ini, yang topnya siapa? Ialah Sayyidina Umar Al-Muhdar, yang bikin Masjid Al-Muhdar. Dia tak ada zuriat laki-laki. Anaknya perempuan, Baba Aisyah. Dan adik saudaranya Syekh Abu Bakar Sakran Abu Bakar yang mabuk. Bukan dia mabuk apa, dia kalau dah ibadat macam orang dah tak kenal dunia, fana dia. Maka Abu Bakar yang mabuk dalam ibadatnya. Sayyidina Umar Muhdar tu tadi, Masya Allah, dia bikin Masjid Al-Muhdar tu, itulah menara yang diiktiraf tertinggi dan tertua dari tanah, tok-tok. Tak ada pakai foundation, tak ada pakai apa. Sampai sekarang masih. Dah 700-800 tahun masjid tu ya. Sayyidina Umar Al-Muhdar. Dia dengar Rabiatul Adawiyah, Pak orang alim ya, dia tidak sombong ya. Dia dengar Rabiatul Adawiyah baca Quran dalam kuburnya, takut kuburnya gelap. Rabiatul Adawiyah baca Quran sampai 7,000 kali khatam dalam kubur. Gali kubur, dia baca dalam kuburnya, dia takut nanti dia mati kuburnya gelap. Okey, Sayyidina Umar Muhdar dengar, aku pun nak contohi. Dia pun baca, dia baca sampai 7,000. Dia bilang, ini barulah level perempuan. Aku laki-laki mesti lebih lagi, ditambah lagi 1,000. Ditambah lagi 1,000. Tempat ibadatnya Ma'bad Sayyidina Umar Al-Muhdar. Kalau di pantai Syihir itu, pantai apa tu namanya, pantai Syarma, dah pergi ya. Di situ sampai sekarang tiap-tiap malam tau, berpuluh-puluh penyu naik bertelur. Tempat tu deserted place sangat gitu. Tepi pantai tu sangat gelap kan. Situ tempat ibadat, anjing besar-besar. Kalau kita pergi sana nak ambil telur penyu setiap malam, kau nak ambil berapa ratus pun tak ada orang larang. Banyak sekali ya, penyu naik. Asal malam penyu naik, tak peduli ada orang tak ada orang, dia naik, dia bertelur semua begitu ya. Pukul 12 malam saja anjing-anjing akan halau kita. Sebelum bulan naik tengah malam, dia halau kita, dia menggonggong, dia menyalak, menyeringai dengan kita. Tak beranilah kita kalau nak stay dekat sana di malam. Itu tempat ibadat dia. Tempat dikawal oleh anjing-anjing liar. Semua subhanallah. Tempat ibadat dia sendiri, dia ibadat Sayyidina Umar Al-Muhdar.
Dia menantunya lah Abdullah Al-Idrus. Abdullah Al-Idrus. Al-Idrus yang pertama sekali, Abdullah Al-Idrus. Al-Idrus itu yang besar. Yang sampai zaman kita, siapa-siapa Al-Idrus yang kita menjadi tunggak kita, Habib Husin bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, Keramat Luar Batang, Jakarta. Itu anak murid Imam Haddad, dihantar ke Jakarta. Itu jam Jakarta baru nama Betawi saja. Dan beliau datang dan dakwah, maka datanglah semua alim-alim ulama ke situ belajar dengan beliau, utusan Imam Haddad. Sampai dia dipenjara oleh Belanda. Ingatkan dia datang bawa pengaruh apa ke begini. Dia penjara, dari dalam penjara dia ajarkan orang luar beribu. Kalau bikin maulid dia baca dalam, orang kat luar penjara sampai beribu dengar. Diiringkan orang dari luar. Dan di dalam penjara tapi boleh nampak dia lalu lalang kat luar. Macam Habib Nur Singapura punya karamah. Meninggal pada usia 26 tahun. Belum sempat kahwin, muda. Dan dia di sana sempat dakwah 4 tahun. Jadi bermakna dia ke sana pada umur berapa? 22 dah jadi pendakwah besar. Al-Idrus. Dia yang bertanggungjawab dalam menjadikan Betawi menjadi Jakarta, sebab orang berimpun di situ, mereka dagang dan apa semua di situ. Semua perjanjian yang dengan British, semua Sultan batalkan, dan British tak boleh buat apa-apa. Itu bolehlah baca ini, kita sebut secara ringkas tokoh-tokoh ini. Bukan kita setakat angan-angan saja mereka tu siapa, dia punya contribution, dia punya bersama dengan kita sampai hari ini masih ada lagi. Kalau Al-Idrus di tempat kita, siapa lagi? Kita bilang Habib tinggi tu tadi Al-Idrus. Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, masya-Allah semuanya ya. Al-Idrus di sini, masya-Allah semuanya begitu. Di antara kebenaran Al-Idrus tu gurunya siapa lagi? Gurunya di antaranya Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail yang pertama. Jamalul Lail yang pertama digelarkan Jamalul Lail unta malam. Dia kalau masuk masjid tu sebelum kampung Mishtah, masjid dia tu kecil masjid dia. Karamah dia masya-Allah. Boleh baca semua biografinya, tuan-tuan boleh cari sendiri baca ya. Kalau dah masuk masjid ni, dia kalau ibadat malam rukuk sampai tengah malam, rukuknya lama sampai gelarkan unta malam ya. Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Dia kalau bulan puasa dia membaca Al-Quran, berasa kemanisan Al-Quran, betul-betul sampai manis, sampai air ludah dia tu jadi madu. Jadi dia segar lah, siang hari dapat minum madu, baca Quran. Maka dia tanya, fatwa batal tak puasa aku kalau telan air ludah aku sendiri? Tak batal lah, sebab kau punya air ludah sendiri. Tapi dia tak nak sampai luput keletihan siang hari Ramadan. Maka kalau Ramadan dibaca Quran hanya malam saja. Lepas itu dia tak banyak khatam. Hanya dapat khatam dalam Ramadan 8 kali setiap malam. 8 kali setiap malam. Kata Imam Nawawi, itulah yang paling tinggi aku pernah dengar orang khatam satu hari 8 kali. Bukan hari tau, malam saja. Siang pun tak baca, malam saja dapat khatam 8 kali khatam. Allah, aku semangat. Itu dah masuk time zone lain tuan-tuan sekalian. Dan bacanya bukan laju lintang pukang, orang boleh dengar sebiji-sebiji. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Orang boleh ikuti. Tapi subuh 8 kali khatam. Subhanallah, 8 kali khatam. Dia masuk time zone yang lain, mereka semua begitu. Daripada Jamalul Lail lah kita tengok Sultan Perlis dan keturunannya. Itu semua negeri ahli bait Nabi SAW. Daripada Jamalul Lail turunan Al-Junaid di Singapura, Masjid Madrasah Al-Junaid yang besar, lahirkan ulama-ulama. Sampai dari Brunei semua dulu semua hantar ke Madrasah Al-Junaid. Dia punya sertifikat boleh laku hantar ke Azhar semua tu ya. Madrasah Al-Junaid Singapura. Al-Junaid semua daripada Jamalul Lail. Asri daripada Al-Junaid, daripada Jamalul Lail. Baharun daripada Jamalul Lail. Dan tak ada marga-marga mereka lagi. Tadi kita bilang Haddad, Imam Habib Abdullah Haddad, tak payah kita cakap lagi. Dia bukan the first Al-Haddad, dia bawah-bawahnya lagi. Masya Allah, digelarkan keluarga mereka Haddad. Haddad tu tukang besi. Bukan pasal mereka tu tukang besi, pasal mereka tu lah seperti boleh melentur hati yang lebih keras daripada besi. Haddadul Qulub. Haddadnya qulub, tukang besi, tukang lentur hati mereka. Imam Habib Abdullah Haddad, kita dah tahulah matanya buta dengan kitab-kitab peninggalannya. Sampai sekarang masih panduan kita daripada Imam Haddad, Ratib Al-Haddad itu. Dan daripada daripada cawangan Al-Haddad. Dan ada cawangan lagi satu pada Syekh Abu Bakar bin Salim, Masya Allah. Abu Bakar bin Salim kembar dia dengan Agil bin Salim, dua beradik dalam perut. Mak dia dah dengar karamahnya, bertolak-tolak, awaklah keluar dulu, sebab siapa keluar dulu jadi abang, jadi memberi penghormatan dia, suruh beri pendataan dia semua ya. Allah, keluar Abu Bakar dulu. Maka Abu Bakar bin Salim jadi wali masyhur, Agil bin Salim jadi wali mastur. Daripada Syekh Abu Bakar bin Salim ini turunannya sampai sekarang Al-Muhdar sekarang daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Gurunya Habib Ja'far, bapa Habib Ali, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, itu daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Hamid daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Musawar daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Bin Jindan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Bin Hafiz daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Banyak daripada mereka
daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia punya cawangan dia banyak, cawangan dia banyak. Sampailah kita Habib Ali Zainal Abidin kita Al-Hamid, Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Omar bin Hafiz kita sampai sekarang menjadi penaung kita semua, penasihat kita semua, menjadi mujaddid pada zaman ini, daripada Syekh Abu Bakar, daripada bin Hafiz, daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Haddar, bapa mentuanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Subhanallah, semua tu contributionnya bukan sikit dalam bidang ilmu, ya. Adalah guru-guru besar bagi guru-guru kami semua, guru-guru kita semua. Itu apa, Al-Haddar, semua daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Daripada adiknya pula Agil semua keluar dah turunan-turunan bin Agil, banyak mufti-mufti pun bin Agil, bin Agil. Daripada bin Agil ni, Agil dapat anak Abdul Rahman ini yang mendapat gelaran Al-Attas. Kenapa Al-Attas? Al-Attas tu yang bersin, bukan pasal dia banyak bersin, pasal dia dari kecil kalau bersin belum waktu cakap lagi. Dari kecil kalau bersin, Alhamdulillah, mama belum pandai pakai cakap pun, bapa pun pandai cakap, Alhamdulillah dah pandai cakap. Dalam perut dia bersin, ibu dia dengar. Maka gelaran dia Abdul Rahman Al-Attas. Dari dia, anak dia Omar bin Abdul Rahman Al-Attas, matanya buta. Itulah penulis Ratib Al-Attas. Sampai hari ini kita baca Ratib Al-Attas, Ratib Haddad. Ada tak dia punya contribution sama kita? Ada tak sumbangan daripada kita? Ada. Direct kita dapat. Yang direct kita amalkan sampai sekarang. Ratib Al-Attas, Ratib Haddad. Habib Omar bin Abdul Rahman Al-Attas tak ada bikin buku lah, kecuali yang disusun tu Ratib Al-Attas dia. Sampai orang komen sama Imam Haddad, Syekh Abdul Rahman Al-Attas kenapa tak ada tulis kitab, ya? Kenapa tak menghasilkan kitab? Imam Haddad defend guru dia. Imam Haddad pun buta, guru buta, murid pun buta, tapi dua-dua lebih celik pada orang celik. Maka Imam Haddad bilang, guru aku Habib Omar bin Abdul Rahman, dia tidak menghasilkan buku, tapi dia menghasilkan aku. Dia menghasilkan aku. Ilmu aku adalah daripada beliau itu. Itu daripada keluarga Al-Haddad, keluarga daripada Al-Attas. Kalau pada Al-Haddad, tempat kita ni siapa pula Al-Haddad yang besar? Masya Allah, kalau zaman kita Al-Haddad, itulah Mufti Johor Habib Ali bin Tahir Al-Haddad. Saya kata tengok biografi dia, kita heran tau. Orang ahli fuqaha kalau bilang, tak aku jumpa orang yang faqih macam Habib Alwi. Orang-orang ahli hadis pula mengatakan, tak aku jumpa orang yang ahli hadis macam dia. Orang-orang ahli tafsir mengatakan, tidak aku jumpa orang yang ahli tafsir seperti dia. Dia boleh tafsir berbagai-bagai, tafsir ayat dengan ayat, tak payah buka Quran pun, ayat ini tafsirnya, ayat ini surah ini, ayat ini. Dia boleh tafsir ayat dengan hadis, dia boleh tafsir macam-macam punya cara, semua macam periwayatan, dia boleh tahu hadis. Handalan sekali. Dan yang Allah Ta'ala hantarkan kemari semua Habib Ali orang mana? Batu Pahat. Habib Ali bin Tahir Al-Haddad daripada Hadramaut, Gaidun nama kampung dia. Pindah ke Gaidun tu dekat Doan, yang kita boleh Madu Yaman tu kampung dia lah. Sebab hasilkan wali-wali, manakala tidak madu dia pun madu number 1 ya. Dari sini pergi ke Jakarta mengajar sekejap, ke Batu Pahat. Dari Batu Pahat minta jadi Mufti Johor Habib Alwi, ya. Semua Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, masya-Allah, dia bukan mufti Johor saja, mufti dunia. Sampai kalau ulama-ulama sampai sekarang kitab-kitab dia masih dipakai di Tarim Hadramaut lagi, ya. Itu daripada golongan keluarga Al-Haddad, daripada keluarga Al-Haddad. Banyak lagi sampai sekarang anak cucunya yang masih di sini lagi bersama dengan kita. Begitu. Itu keluarga-keluarga mereka semua tu. Semua sumbangan-sumbangan mereka sampai zaman kita sekarang. Dan alhamdulillah semua tu di bawah bumbung Al-Ba'alawi, ya. Dan kita sekarang kita nak bikin bumbung itu. Kita namakan bumbung kita atas nama keluarga ini, biar kita betul-betul dapat physically bernaung di bawah bumbung ini, ya. Di bawah bumbung ini semua. Alhamdulillah, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan segala amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, tuan-tuan sekalian, ya. Nanti kita nak baca sebelum tutup doa, kita nak baca istighfar Rajab, ya. Bagaimana kita baca istighfar Rajab, ya. Itu disusun oleh Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Sampai sekarang kita masih baca lagi. Dah hampir 300-400 tahun dahulu semua. Sumbangan pada mereka pada kita banyak sekali, ya. Banyak sekali, tidak sedikit, ya. Subhanallah. Tapi sepanjang zaman kita tak banyak tahu dengan cerita dia. Kalau kita buka kitab-kitab semua tu, tak banyak kisah-kisah dia, kerana mereka ni sangat-sangat masturnya. Tertutup. Sebab itu kita bilang, begitulah juga Bumi Batu Pahat ni pun tertutup. Kalau kita bilang dalam alam Melayu kita yang masyhur mana? Orang sebut Serambi Mekah, Aceh, Fatani, Kelantan, Serambi Mekah. Batu Pahat kenapa tak masyhur? Batu Pahat Serambi Hadramaut. Sebagaimana Hadramaut tidak masyhur, sebab nabi-nabi masyhur, wali-wali mastur. Maka Palestin masyhur, Tarim mastur. Kerana wali-walinya mastur, maka dia pindah ke tempat Batu Pahat, Batu Pahat pun mastur. Berkata Habib Ali bin Ja'far ketika ditanya gurunya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Hmudar, Habib Ja'far nak balik Hadramaut daripada Jawa ke Batu Pahat, transitnya 8 tahun.
Habib Ali cerita 8 tahun transitnya 8 tahun. Allah. Kemudian gurunya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar tanya, wahai Ali, kau nak ke mana? Abang kau dah nak balik. Kau nak duduk di Batu Pahat ke? Nak ikut balik Hadramaut ke? Kau nak balik ke Jawa? Habib Ali bilang, saya pilih Batu Pahat. Kenapa? Sebab Batu Pahat boleh masturkan saya. Betul, 95 tahun Batu Pahat masturkan dia. Jiran dia pun tak tahu dia istimewa. Ingatkan dia tukang baca air saja, orang panggil dia pawang. Allah. Habib Ali bin Jaafar ya, gitu punya dimasturkan oleh Allah Taala 95 tahun tau. 95 tahun, bukan tinggal kat dalam gua, kat Batu Pahat, bukan kat parit-parit, kat tengah-tengah bandar pun. Orang boleh tak tahu dia punya keistimewaannya Habib Ali bin Jaafar Al-Andrus ya. Habib Ali. Habib Muhammad mengatakan Batu Pahat sekarang mastur, akhir zaman akan jadi masyhur. Betul tak? Sekarang sana sini orang datang ziarah Batu Pahat sampai kita bilang orang Mekah pun tadi bilang guru dia mana orang Batu Pahat. Subhanallah. Bertepatanlah Pondok Ba'alawi ini dibina di Batu Pahat Taubah seperti berlian mata permata, ditatah tepat pada cincinnya. Maka indahlah akan jadi betul-betul berkinyau. Betul-betul berkinyau. Agak kalau letakkan Pondok Ba'alawi ini di mana kita bilang ya? Di apa tu namanya? Apa tu namanya? Apa nama tempat tu? Yang mereka adakan acara-acara ibadat agama mereka. Batu Cave tak kenalah. Kalau bikin Pondok Ba'alawi di Batu Cave tak kena. Na'udzubillah min zalik. Mereka dengan tempat mereka lah, mereka dah pilih tempat itu. Ataupun dia pilih dekat mana Jongka Walk pun tak sesuai lah. Tak sesuai ya. Tapi Jongka Walk tu kat Melaka, tempat Cina Baba banyak semua. Betul-betul Allah Ta'ala pilih, dan Allah Ta'ala, dan ini semua aturan Allah Ta'ala ya. Bagaimana kita kata nama-nama tadi, dia akan keluar satu zaman somebody, keluar satu zaman somebody. Tempat pun begitu, yang ada dari dulu sudah ada, nanti yang ada nanti kat tempat lain keluar pada zaman ini. Kat tempat yang di Batu Pahat kerana dia masyhurnya akhir zaman, maka keluar Pondok Ba'alawinya pun akhir zaman. Betul lah, bertepatan kita tengok semua ni Allah dah atur ya. Keluarnya pun pada akhir zaman. Dia kenapa? Bukan terlambat, memang Allah Ta'ala atur. Kan ulama keluar, Imam Syafi'i zaman sekian, Imam Ghazali zaman sekian, Imam Nawawi zaman sekian, Imam Haddad zaman sekian, sampai sekarang. Tempat-tempatnya pun begitu. Allah Ta'ala aturkan strategi Allah Ta'ala. Yang ada Allah Ta'ala keluarkan awal, yang ada Allah Ta'ala keluarkan paling awal itulah Mekah. Dikeluarkan Allah Ta'ala bagi sekalian umat. Kemudian turun. Sampailah sampai akhir zaman masih ada tempat-tempat yang dikeluarkan oleh Allah Ta'ala yang istimewakan. Bermakna permata-permata Allah Ta'ala masih senantiasa gemerlapan sepanjang zaman. من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا